Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Keberkatan, ketenangan dan kemanisan yang terkandung dalam nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci tidak tersembunyi lagi bagi mereka yang telah berzikir dengan nama Allah Subhanahu wa taala sejak sekian lama, dan bagi mereka yang telah begitu teliti menjaga amalan ini. Nama Allah merupakan sebab lahirnya ketenteraman dan ketenangan di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenteram. Dewasa ini, secara umumnya, seluruh penduduk dunia berada dalam kegelisahan. Kebanyakan surat yang kami terima pada setiap hari menceritakan mengenai kerisauan dan kegelisahan yang dinyatakan menerusi berbagai-bagai cara. Lantaran itulah kami menyusun risalah ini supaya orang-orang yang berada dalam kegelisahan, sama ada orang perseorangan atau satu kelompok manusia, dapat mengetahui penawar bagi penderitaan yang mereka alami. Orang-orang yang bertuah lagi berbahagia dapatlah memperoleh faedah dengan tersebarnya kelebihan zikrullah ini secara umum. Adalah diharap dengan membaca risalah ini, seseorang itu mendapat taufik untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Semoga risalah ini akan memberi manfaat pada saya sebelum ini pada hari yang hanya amal sahaja yang akan memberi manfaat. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala melimpahi rahmat dan kekurniaannya kepada sesiapa yang tidak mempunyai amal, maka itu terpulanglah kepada kehendaknya. Diharapkan agar telah mengetahui kelebihan-kelebihan berzikir, orang ramai dengan kegairahan hati mereka sendiri akan menjaga berzikir mereka. Sebenarnya zikrullah adalah suatu kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang besar. Oleh itu, untuk mengumpul kesemua kelebihan zikir memang tidak mungkin dapat, apatah lagi oleh diriku yang serba kurang ini. Oleh itu, saya muatkan dalam risalah ini beberapa riwayat secara ringkas dan saya bahagikan kepada 3 bab. Bahagian pertama, ini fadlat dan kelebihan zikir secara umum. Bahagian kedua, kalimah thayyibah. Bahagian ketiga, tasbih Fatimah. Bab pertama, kelebihan zikir. Andai kata tidak terdapat mana-mana ayat atau hadis yang menyebut tentang zikrullah, namun tidak sepatutnya seseorang hamba Allah itu lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, pemberi nikmat yang hakiki pada bila-bila masa pun, kerana pada setiap saat kenikmatan dan kurniaan daripada Allah Zat yang Maha Suci begitu banyak dan tidak berkesudahan, serta tidak ada bandingan seumpama itu. Oleh itu, mengingati, menyebut, mensyukuri dan mengakui kebaikan pemberi nikmat sedemikian adalah suatu perkara yang terdapat dalam naluri diri manusia itu sendiri. Bersedia untuk melakukan apa-apa jua pengorbanan untuk Tuhan semesta alam yang ratusan ribu kurniaannya pada setiap saat. Walau bagaimanapun, apabila terdapat begitu banyak sekali ayat Al-Quran, hadis serta kata-kata dan kisah-kisah ulama yang memberi galakan dan dorongan yang bersungguh-sungguh tentang berzikir kepada Allah Zat yang Maha Suci, maka sememangnya tidak dapat dibayangkan betapa banyak keberkatan dan nur yang terkandung dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu, perkara pertama sekali saya mengutarakan beberapa ayat Al-Quran, kemudian beberapa hadis yang berkaitan dengan zikrullah yang penuh dengan keberkatan. Bahagian pertama, ayat-ayat yang berkaitan dengan zikir. Ayat pertama, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka oleh itu, ingatlah kamu kepadaku dengan mematuhi hukum dan undang-undangku, supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu mengkufuri nikmatku. Surah Al-Baqarah ayat ke-152. Fa idza afattum min arafati fadhkurullaha indal mash'aril haram wadhkuru
واذكروا هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Kemudian apabila kamu bertolak turun daripada Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa-doa dan tasbih di tempat Masy'aril Haram di Muzdalifah, dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk hidayat kepada kamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah daripada golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya. Surah Al-Baqarah ayat ke-198. Ayat ketiga, فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا مِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ مِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan ibadah haji, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah dengan membesarkannya, sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut memuji-muji datuk nenek kamu. Bahkan ingatlah Allah dengan sebutan yang lebih lagi. Dalam pada itu ada antara manusia berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat. Antara mereka ada pula yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka. Maka itulah yang akan memperoleh bahagian baik daripada apa-apa yang telah mereka usahakan, dan Allah amat cepat perhitungannya. Surah Al-Baqarah ayat ke-200 hingga 202. Keterangan, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa terdapat 3 golongan manusia yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pasti doa mereka akan dikabulkan. Pertama ialah mereka yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua ialah seorang yang dizalimi. Ketiga ialah seorang pemerintah yang tidak melakukan kezaliman. Ayat keempat, wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan sebutlah Allah dengan takbir semasa mengerjakan haji dalam beberapa hari yang tertentu bilangannya. Surah Al-Baqarah ayat ke-203. Ayat kelima, wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil 'ashyi wal ibkar, dan ingatlah kepada Tuhanmu dengan berzikir banyak-banyak, dan bertasbihlah memuji Allah dengan mengerjakan solat pada waktu malam dan pada waktu pagi. Surah Al-Imran ayat ke-41. Ayat ke-6, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Yaitu orang-orang yang menyebut mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk, dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada azab neraka. Surah Ali Imran ayat ke-191. Ayat ke-7, wa idza qara'tumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan solat, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk, dan semasa kamu berbaring. Surah An-Nisa ayat ke-103. Ayat ke-8, wa idza qamu ila-sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Apabila mereka orang-orang munafik berdiri hendak mengerjakan solat, mereka berdiri dengan malas,
Mereka hanya bertujuan riak, memperlihatkan solah mereka kepada manusia supaya mereka disangka sebagai orang-orang yang beriman, dan mereka pula tidak mengingati Allah melainkan sedikit. Surah An-Nisa ayat ke-142. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawatal bagda'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah wal antum muntahun. Sungguhnya syaitan itu hanya bertujuan mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan solah. Oleh itu, mahukah kamu berhenti? Surah Al-Maidah ayat ke-91. Ayat ke-10. Wala tat'u lilladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan janganlah engkau usir orang-orang yang beribadat dan berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang, sedangkan mereka menghendaki keredaannya semata-mata. Surah Al-An'am ayat ke-52. Ayat ke-11. Wad'uhu mukhlishina lahuddin, dan beribadatlah dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata. Surah Al-A'raf ayat ke-29. Ayat ke-12. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tam'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Berdoalah kepada Tuhan kamu dalam keadaan berendah diri dengan suara perlahan-lahan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan kepadanya. Dan berdoalah kepadanya dengan perasaan takut dan penuh harapan, supaya makbul. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang memperbaiki amalannya. Surah Al-A'raf ayat ke-55 hingga ke-56. Ayat ke-13. Lillahil asmaul husna wa fad'uhu biha. Dan Allah mempunyai nama-nama yang baik yang mulia, dan serulah berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-namanya itu. Surah Al-A'raf ayat ke-140. Ayat ke-14. Wazkuru rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli wa'udhuwil wal asali wala takun minal ghafilin. Dan sebutlah serta ingatlah kepada Tuhanmu dalam hatimu dengan merendah diri, serta dengan perasaan takut untuk melanggar perintahnya, dan dengan tidak menyaringkan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah engkau menjadi dari kalangan orang-orang yang lalai. Surah Al-A'raf ayat ke-205. Ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imanan 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambah iman mereka, dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah. Surah Al-Anfal ayat kedua. Kemudian dalam ayat yang seterusnya dinyatakan tentang solah dan amalan mereka yang lain. Lalu Allah menyatakan, ulaikamul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka lah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan keampunan serta rezeki yang mulia. Surah Al-Anfal ayat keempat. Ayat ke-16. Wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum wa bi dzikrillah
Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dan dia memberi petunjuk ke jalan agamanya kepada siapa yang rujuk kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah hati akan tenang tenteram. Surah Ar-Ra'd ayat ke-27 hingga ke-28. Ayat ke-17. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Mana-mana sahaja kamu serukan, mana-mana satu daripada kedua-dua nama itu, kerana Allah mempunyai banyak nama yang baik. Ayat ke-18. Wazkur rabbaka idza nasit. Dan ingatlah serta sebutlah Tuhanmu jika engkau lupa. Ayat ke-19. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashira yuridu wajhah wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti'il man aghfalna qalbah ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat dengan orang-orang yang beribadah kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keridaan Allah semata-mata. Dan janganlah engkau memalingkan pandanganmu daripada mereka hanya kerana engkau mahukan kesenangan hidup di dunia. Dan janganlah engkau mematuhi orang yang kami mengetahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami dalam Al-Quran, serta dia menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya pula adalah melampaui kebenaran. Surah Al-Kahfi ayat ke-28. Ayat ke-20. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي. Dan kami perlihatkan neraka Jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan pendedahan jelas nyata, iaitu orang-orang yang matanya telah tertutup daripada melihat tanda-tanda yang membawa kepada mengingatiku. Surah Al-Kahfi ayat ke-1 hingga ke-11. Ayat ke-21. Zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Itu ialah perihal limpahan rahmat Tuhanmu wahai Muhammad kepada hambanya Zakaria. Ingatlah peristiwa tak kala Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan doa permohonan secara perlahan. Surah Maryam ayat ke-2 hingga ke-3. Ayat ke-22. Wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dan aku akan beribadat kepada Tuhanku dengan ikhlas. Mudah-mudahan aku dengan ibadatku kepada Tuhanku itu tak menjadi hampa dan derhaka seperti kamu. Surah Maryam ayat ke-48. Ayat ke-23. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budu wa aqimus salata lidzikri. Innas sa'ata 'atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Wahai Musa, sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan malaikat aku. Oleh itu sembahlah daku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang yang aku sembunyikan masa kedatangannya, supaya setiap orang diberi balasan bagi apa-apa yang dia usahakan. Surah Taha ayat ke-14 hingga ke-15. Ayat ke-24. Wala taniya fi zikri. Dan janganlah kamu berdua, Nabi Musa dan Harun alaihissalam, lemah dan cuai dalam menyebut serta mengingati daku. Surah Taha ayat ke-42.
Ayat ke-25. Nuhan idh nada min qabl. Dan Nabi Nuh ketika dia menyeru kepada berdoa kepada kami sebelum nabi-nabi yang tersebut itu. Surah Al-Anbiya ayat ke-76. Ayat ke-26. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Dan sebutkanlah peristiwa Nabi Ayub ketika dia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, sedangkan engkaulah sahaja yang lebih mengasihani daripada segala yang lain yang mengasihani. Surah Al-Anbiya ayat ke-83. Ayat ke-27. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdi alaihi fanada fid dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan sebutkanlah peristiwa Zannun, ini Nabi Yunus alaihissalam, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah yang menyebabkan dia menyangka bahawa kami tidak akan mengenakannya kesusahan atau cubaan setelah berlalu kepadanya seperti yang berlaku. Maka dia pun menyeru dalam keadaan gelap gelita dan berkata, sungguhnya tiada Tuhan yang dapat menolong melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku ialah daripada orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Surah Al-Anbiya ayat ke-87. Ayat ke-28. Wa Zakaria idh nada rabbahu bil rabbi la tadharni fardan wa antal khairul warithin. Dan sebutlah pada satu peristiwa Nabi Zakaria ketika dia merayu kepada Tuhannya dan berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan daku seorang diri dengan tidak meninggalkan zuriat, dan engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi. Surah Al-Anbiya ayat ke-89. Ayat ke-29. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguhnya mereka para nabi sentiasa berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harapan serta takut, dan mereka pula sentiasa khusyuk kepada kami. Surah Al-Anbiya ayat ke-90. Ayat ke-30. Abashirul mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilas qulubuhum. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang tunduk taat, iaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah dengan disebut nama Allah, gerun gentarlah hati mereka. Surah Al-Hajj ayat ke-34 hingga ke-35. Ayat ke-31. Innahu kana fariqum min ibadi yaqulu rabbana amanna faghfir lana warhamna wa antal khairur rahimin. Fattakhadhtumuhum sikhran hatta ansaukum zikri wa kuntum minhum tadhakun. Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum faizun. Sesungguhnya ada satu puak daripada hamba-hambaku di dunia dahulu memohon kepadaku dengan berkata, wahai Tuhan kami, kami telah beriman, oleh itu ampunlah dosa kami serta berilah rahmat kepada kami, dan semuanya engkaulah jua sebaik-baik pemberi rahmat. Lalu kamu menjadikan mereka bahan ejekan, sehingga kesibukan ejekan kamu kepada mereka menyebabkan kamu lupa mengingati balasanku, dan kamu pula sentiasa ketawakan mereka. Sesungguhnya aku membalas mereka dengan sebaik-baik balasan disebabkan kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang berjaya. Surah Al-Mu'minun ayat ke-109 hingga ke-111. Ayat ke-32. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau jual beli daripada menyebut serta mengingati Allah. Surah An-Nur ayat ke-37.
Ayat ke-33. Wala zikrullah akbar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Surah Al-Ankabut ayat ke-45. Ayat ke-34. Tatajafa junubuhum 'anil madadi'in yad'un rabbahum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'un bima kanu ya'malun. Mereka menjauhkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur kerana mengerjakan solat tahajud dan amal-amal soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya serta dengan perasaan ingin memperoleh lagi keredaannya. Dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian daripada apa-apa yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui satu persatu apa-apa yang telah dirahsiakan untuk mereka daripada segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menghiburkan sebagai balasan bagi amal-amal soleh yang telah mereka kerjakan. Surah As-Sajdah ayat ke-16 hingga 17. Keterangan. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa seseorang hamba Allah itu sangat hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu akhir malam. Kalau kamu mampu, berzikirlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada ketika itu. Ayat ke-35. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Dan sesungguhnya dari Rasulullah itu adalah contoh ikutan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang sentiasa mengharapkan keridaan Allah dan balasan baik pada hari akhirat, serta dia pula banyak menyebut dan mengingati Allah dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat ke-21. Ayat ke-36. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Dan orang-orang lelaki yang banyak menyebut nama Allah serta orang-orang perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan bagi mereka keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Ahzab ayat ke-35. Ayat ke-37. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, untuk bersyukur pada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat ke-41 hingga ke-42. Ayat ke-38. Walaqad nadana nuhum fala ni'mal mujibun. Dan demi sesungguhnya Nabi Nuh AS telah berdoa merayu kepada kami, memohon pertolongan, maka kami adalah sebaik-baik zat yang mengabulkan doa. Surah As-Saffat ayat ke-75. Ayat ke-39. Wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang berkeras hatinya daripada menerima peringatan yang diberi oleh Allah. Mereka yang demikian sekedarnya adalah dalam kesesatan nyata. Surah Az-Zumar ayat ke-22. Ayat ke-40. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitu kitab suci Al-Quran yang bersamaan isi kandungannya antara satu dengan yang lain tentang benarnya dan indahnya, yang berulang-ulang keterangan dengan berbagai-bagai cara
yang oleh kerana mendengar Al-Quran atau membaca Al-Quran, kulit badan orang yang takut kepada Tuhan menjadi seram. Kemudian kulit badan mereka, yakni diri mereka, menjadi lembut, yakni mudah, serta tenang tenteram hati mereka untuk mengingati Allah dengan menerima ajaran dan rahmat Allah. Kitab suci itulah hidayat petunjuk Allah. Allah memberi hidayat petunjuk dengan Al-Quran itu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Surah Az-Zumar ayat ke-23. Ayat ke-41. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Oleh itu maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya dan menjauhi syirik, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai amalan kamu yang sedemikian. Surah Al-Mu'min ayat ke-14. Ayat ke-42. Wal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Dialah Tuhan yang hidup kekal, jadi Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka sembahlah Dia dengan memurnikan ibadat kepadanya. Surah Al-Mu'min ayat ke-65. Ayat ke-43. Man ya'shu 'an dzikril rahmani nuqidul lahu syaitana wa huwa lahu qarin. Dan sesiapa yang tidak mengendahkan pengajaran Al-Quran diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah, maka kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya, lalu jadilah syaitan itu rakan yang tidak renggang daripadanya. Surah Az-Zukhruf ayat ke-36. Ayat ke-44. Muhammadur Rasulullah walladzina amahu asyidda'u 'alal kuffari rumma'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtawul nafadlan minallah wa ridwana siyamahum fi junubihim min asirat sujud dzalika mathaluhum fit taurati wal mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu wastaghlada wastawa ala suqihi yu'jibuz zura'a liyaghiza bihimul kuffara wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Nabi Muhammad SAW ialah Rasul Allah, dan orang-orang yang bersama baginda SAW bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam, dan sebaliknya bersikap kasih sayang serta belas kasihan sesama sendiri umat Islam. Engkau lihat mereka tetap beribadah, rukuk dan sujud dengan mengharapkan limpah kurnia pahala daripada Tuhan mereka serta mengharapkan keredaannya. Tanda yang menunjukkan mereka sebagai orang-orang soleh terdapat pada wajah mereka daripada kesan sujud dan ibadah mereka yang ikhlas. Demikianlah sifat mereka yang terkandung dalam Taurat dan sifat mereka dalam kitab Injil. Pula bahawa mereka diibaratkan sebagai pokok tanaman yang mengeluarkan tunas, lalu tunas pokok itu menyuburkan pokok sehingga pokok itu menjadi kuat, lalu tegap berdiri di atas pangkal batang dalam keadaan yang mengagumkan orang-orang yang menanam pokok itu. Allah menjadikan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW dan pengikut baginda SAW berkembang serta kuat kukuh sedemikian itu, kerana Dia hendak menjadikan orang-orang kafir merana dengan perasaan marah dan hasad dengki dengan berkembangnya Islam itu. Dan selain itu, Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh dari kalangan mereka keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Fath ayat ke-29. Keterangan. Sungguh pun maksud ayat di atas pada zahirnya lebih menunjukkan kelebihan rukuk, sujud dan solat. Namun daripada ayat tersebut juga jelas menunjukkan kelebihan bahagian kedua kalimah thayyibah Muhammad Rasulullah. Imam Razi rahmatullahi menulis bahawa antara keingkaran orang-orang kafir dan desakan kuat daripada mereka semasa perjanjian Hudaybiyah agar tidak ditulis Muhammad Rasulullah, bahkan ditulis Muhammad bin Abdullah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman,
bahawa Allah Subhanahu wa taala sendiri menjadi saksi sebagai saksi bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Apabila yang mengutus sendiri telah membuat pengakuan bahawa si fulan adalah utusannya, maka sekiranya terdapat ratusan ribu manusia yang mengingkari perkara tersebut, pengingkaran itu tidak akan memberi sebarang kesan untuk membuat pengakuan bagi penyaksian atas kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammad Rasulullah, Muhammad ialah Rasul utusan Allah. Terdapat juga banyak perkara lain yang penting dalam ayat tersebut. Secara ringkas, antara perkara tersebut ialah kelebihan tanda yang jelas pada wajah. Terdapat berbagai-bagai tafsir mengenai perkara di atas. Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa dimaksud dengan tanda ialah nur dan keberkataannya terdapat pada wajah orang-orang yang berjaga malam. Imam Razi rahmatullahi menulis bahawa suatu perkara yang benar antara dua orang yang berjaga malam, iaitu seorang berjaga malam dalam melakukan perkara-perkara yang lalai dan seorang lagi dalam melakukan ibadah solat, baca Al-Quran dan mempelajari ilmu. Keesokan hari, cahaya wajah kedua-dua mereka jelas berbeza. Cahaya wajah orang yang berjaga malam dalam melakukan perkara-perkara yang lalai sama sekali tidak akan sama dengan orang yang menghabiskan sepanjang malam dengan berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara ketiga yang merupakan satu perkara yang penting ialah bahawa Hazrat Imam Malik rahmatullahi dan satu jemaah ulama telah menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahawa mereka mencaci, mengatakan sesuatu yang buruk dan membenci para sahabat radhiyallahu anhum adalah terkeluar daripada Islam dan menjadi kafir. Ayat ke-45, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belum sampaikah lagi masanya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka bagi mengikuti Allah dengan mematuhi perintah, peringatan dan pengajaran Allah. Surah Al-Hadid ayat ke-16. Ayat ke-46, Astahwadha alaihimul syaitanu fa'ansahum zikrillah ulaika hizbu syaitan ala in hizbasyaitani humul khasirun. Syaitan telah menguasai dan mempengaruhi mereka, orang-orang munafik, sehingga mereka lupa mengingati ajaran dan amaran Allah. Mereka itulah puak syaitan. Ketahuilah bahawa puak syaitan itu sebenarnya orang-orang yang rugi. Surah Al-Mujadalah ayat ke-19. Ayat ke-47, wa idza qudiyatil salawatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kemudian setelah selesai mengerjakan solat Jumaat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa-apa yang kamu hajat daripada limpah kurniaan Allah, serta banyakkanlah mengingati Allah dalam setiap keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan akhirat. Surah Al-Jumu'ah ayat ke-10. Ayat ke-48, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala awladukum an dzikrillah man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Surah Al-Munafiqun ayat ke-9. Ayat ke-49, wa in yakadul ladzina kafaru yuzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu la majnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tak kala mereka mendengar zikir, yakni Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya dia Muhammad benar-benar orang gila. Surah Al-Qalam ayat ke-51. Keterangan, menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka adalah merupakan kinayah atau perumpamaan bagi permusuhan yang kuat, sebagaimana dalam perumpamaan kita
ada mengatakan renung macam hendak telan. Hazrat Hasan Basri rahmatullahi berkata bahawa ayat ini memberi kesan yang baik jika dibaca dan ditiupkan kepada siapa terkena kesan buruk daripada pandangan mata. Ayat ke-50, man yu'rid an zikri rabbih yaslukhu azaban sa'ada. Sesiapa yang berpaling daripada mengerti Tuhannya dengan mengingkari dan menderhakainya, maka Tuhan akan memasukkannya ke dalam azab yang memuncak beratnya. Surah Al-Jin ayat ke-17. Ayat ke-51, wa annahu lama qama Abdullahi yad'uhu kadu yakunu da'alaihi libada qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Dan bahawa sesungguhnya tak kala hamba Allah ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri mengerjakan ibadat, mereka orang kafir hampir-hampir menindih satu sama lain mengerumuni baginda sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya aku hanyalah beribadat kepada Tuhanku semata-mata dan aku tidak mempersekutukannya dengan sesiapa pun. Surah Al-Jin ayat ke-19 hingga ke-20. Ayat ke-52, wazkurisma rabbika wa tabtil ilahi tabtila. Dan sebutlah nama Tuhanmu dengan lidah dan hati terus menerus siang dan malam, serta tumpukanlah amal ibadatmu kepadanya dengan sebulat-bulat tumpuan. Surah Al-Muzammil ayat ke-8. Ayat ke-53, wazkurisma rabbika bukratan wa asila minal laili fasjud lahu wasabbihhu laila tawila inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Dan sebutlah nama Tuhanmu dengan lidah atau dengan hati dalam dan di luar solah pada waktu pagi dan petang, dan pada sebahagian daripada malam sujudlah kepada Tuhan dengan mengerjakan solah, dan bertasbihlah memujinya pada sebahagian besar daripada waktu malam. Sesungguhnya orang-orang yang menentangmu itu sentiasa mencintai kesenangan dan kemewahan dunia yang cepat habis, serta mereka membelakangkan tidak menghirau bekalan untuk hari akhirat yang amat berat penderitaan kepada orang-orang yang tidak bertakwa. Surah Al-Insan ayat ke-25 hingga ke-27. Ayat ke-54, qad aflahal man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sesungguhnya berjayalah orang yang telah menerima peringatan, berusaha membersihkan dirinya dengan melakukan ketaatan dan amal soleh, dan menyebut nama Tuhannya dengan lidah dan hatinya, serta mengerjakan solah dengan khusyuk. Surah Al-A'la ayat ke-14 hingga ke-15. Alhamdulillah, begitulah yang telah dapat disampaikan pada hari ini mengenai ayat Al-Quran berkenaan zikrullah. Semoga dapat diambil tiba dan sampaikan kepada mereka yang tidak mendengarnya. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah wa'as. Subhanallah, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr minal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.